Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Sihat? Alhamdulillah. Dah makan? Kat rumah Sketch. Uh-uh. Ustaz kat sekolah? Kat sekolah. Pakcik. Tadi kelas apa ni? Islah. Dah, siapa ajar Islah? Teacher Wani. Islah yang kelas tadi. Tak tahu. Hai, tak masuk. Tak masuk ke? Masuk tapi tak sedar. Hai. Macam mana tak sedar Azad belajar? tahu saya ada. Hai, macam mana tak sedar belajar apa? Lain macam awak ni. Percita. Belajar apa tadi Islah? Azad? Baca doa. Hah? Baca doa? Buat macam test baca doa semua tu. Dari buku Baca doa yang biasa. Cara hidup Islam. Oh, okey. Teacher Wani? Cik Syazwani Junik? Oh. Faham. Okey, hari ni. Baik, mana yang lain ni? Berapa dah ni? Panggil kawan-kawan, mana yang lain? Okey. Hai, tak ada orang ni. Dah free message lah dalam Telegram. Buat test tahu baca mana doa Niza. dia. Awak ni. Okay, kita tunggu lagi 3 minit lagi. Kenapa Niza kat mana? Zat. Niza kat mana? Saya boleh hantar screenshot kalau Ustaz nak. Tak payahlah, kenapa? Discord lagi? Ya ada je kat sini. Cakap kat dia cepat. Janganlah, ni awak dah lah masa tak lama. Hai, mana yang lain ni? Ui, sikit betul ni, 4 orang ni. 5 termasuk Ustaz. Ustaz bukan belajar. Ustaz mengajar. Tadi Islah tadi berapa orang masuk? Tak kira Ustaz. Azad, ramai Saya tahu tak? ada Aizat. Tania, Sarah dengan Hana kat mana? Saya tak tahu. Tadi dia orang masuk ke kelas? Masuk. Niza kata okay wait. Okey. Ustaz, Niza kata okay wait. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okay, we start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Even though kurang ni. I really disappointed with the attendance. Tengah ajak Nizam ni kejap Ustaz. Semalam ICT paling banyak. Semua orang tak Semalam ICT paling banyak. Betul. semua orang tak biasa dengan jadual baru. ICT 14 orang ikut. Aduh hilo. Niza, kenapa lambat? Lupa nak tengok jam tadi. Apa? Lupa nak tengok jam. Sebab tak terbiasa dengan jadual baru lah kan. Sebab 9.20 selalu 9.30 kan. Okay, tak apa. Betul lah ramai yang masuk ke 9.30. Sini 10. Biasanya 10 lah Ustaz. 9.30 sebab- tu rehat. Sebab apa tu kan 8:30. Oh, sebab start kelas pukul 8 kan. 8.30. Okay, faham? Dulu lah. Kita rehat 20 minit. Apa ni? No fair dude. Tapi okay Ustaz, okay dengar. Kalau okay Ustaz, semalam ICT kelas pukul berapa? Pukul 11 lebih. 11.29. Entah. Pukul 12. Malam pukul 12 kan ICT? Ya. Pukul 12. Pukul 12. Okay Ustaz, okay. Kalau ikut jadual lama, ada 3 masa je yang betul-betul ikut jadual. Okay, yang Iza mute. okay. Ada beberapa masa saja yang betul-betul ikut jadual tahun lepas. Yang ikut jadual sebelum ni. 3.30, 4.30. 12, 1. 2. 8, 9 mungkin terlalu awal lah. Okay, faham? 8 dengan 9 tu mungkin terlalu awal. Okay. Okay. Tapi Ustaz, yang jadual lama tu dia 1.5 jam. Sekarang 1 jam je. 1 jam 15 minit je. Sebelum ni pun 1 jam juga. Salah. Ini 1 jam juga.
Okey, tak, sebab Ustaz rasa ini bukan pertama kali. Ini bukan pertama kali we are having problem with the attendance. Dan bukan sahaja subjek, banyak subjek-subjek yang lain pun Ustaz tengok kehadiran awak pun ada yang tak memuaskan. Macam darjah 5 tadi pukul 9 berapa baru masuk. So Ustaz pun dekat pukul 9 dah nak habis kelas baru masuk. Dari segi effort bagus Ustaz. Dari segi effort baguslah. Maksudnya Ustaz ni lah. Cumanya yang Ustaz, okey Ustaz cakap sikit sebelum kita mulakan kelas. Kenapa Ustaz nak cakap benda ni? Ini penting. Kelas dengar betul-betul. Ustaz tak ada masalah kalau awak masuk lambat bersebab. Ustaz saya tak larat. Ustaz tak ada masalah benda tu. Ustaz saya tak biasa tu, itu Ustaz tak ada masalah. Ustaz okey dengan benda tu. Cumanya Ustaz sentiasa menekankan adab. Maksudnya sentiasa menekankan adab ni maksudnya termasuk juga dengan kelas mengaji petang. Sama Ustaz nampak pattern ni macam tu. Dengar betul-betul. You are growing. Awak semua ni tengah membesar. Tetapi satu benda yang Ustaz rasa, Ustaz pun sampai sekarang Ustaz tak jumpa formula lagi. Tapi sebagai seorang guru, Ustaz kena tegur sampailah awak ni. Bila awak masuk lambat kelas ataupun tak ada masalah. Kalaulah bersebab masuk lambat kelas. Cumanya satu benda. Maaf. Minta maaf. Saya cakap. Kalau lambat, kalau awak lambat masuk, minta maaf Ustaz, saya rehat kejap. Ustaz tak ada masalah. Ustaz tak ada masalah. Benda ni jadi sampailah ke kelas mengaji petang. Dengar sini baik-baik. Daripada awal tahun, Ustaz benda pertama yang Ustaz kata, key Ustaz bukan awak punya markah. Ustaz tak tengok markah awak. Awak dapat markah apa pun itu sebab markah itu di luar Ustaz punya kemampuan. Sebab itu adalah usaha awak dapat. Tapi akhlak awak tu penting. Akhlak awak tu Ustaz nak tengok. Hello? Apa maksudnya? Awak lambat, tak nak awak buat benda tu macam biasa. Awak lambat dan awak buat benda tu macam biasa. Relax je, masuk, relax je. Tak ada pun Ustaz, saya minta maaf. Benda tu bukan terjadi dekat Ustaz je. Benda tu bukan dekat Ustaz. Mana-mana cikgu sekalipun awak benda tu kena ada. Anak-anak murid Ustaz, awak tak akan berjaya dalam hidup awak kalau awak tak ada adab yang baik. Percayalah cakap Ustaz. Awak tak akan berjaya dalam hidup awak kalau awak tak ada adab yang baik. Dalam ramai-ramai yang masuk lambat ni, seorang pun tak minta maaf kat Ustaz. Dan yang Ustaz sangat terasa lagi, dalam grup bukan main sembang. Bila masuk kelas lambat, tak bagi participation, cakap dekat belakang. Ustaz sangat kecewa dengan benda tu. Ustaz sangat kecewa dengan benda tu. Sebab apa? Awak tidak menunjukkan. Awak pandai, tapi adab awak tak ada. Awak kata dekat cikgu dekat belakang. Awak buat macam tu. Masuk lambat tak minta maaf. Ustaz rasa benda tu kalau awak datang kelas, Ustaz dah tegur terus dah benda tu. Ustaz tak kisah kalau benda ni mak ayah awak dengar. Tak ada masalah. Awak nak bagi tahu Ustaz Fikri marah. Ustaz tak ada masalah. Awak nak bagi tahu Ustaz Fikri denda. Ustaz tak ada masalah dengan benda tu. Sebab mak ayah awak dah amanahkan Ustaz untuk Ustaz ajar awak. Bangun lambat. Ustaz dah tegur banyak kali. Bangun lambat. Ustaz faham awak letih. Tapi tunjuk Ustaz, saya minta maaf, saya letih. Tunjuk dengan benda tu. Salah kita minta maaf. Itu je Ustaz nak ajar. Salah dengan minta maaf. Ini bukan kali pertama Ustaz ajar. Kelas, dengar betul-betul. Kemungkinan kita punya online kelas ni sampai hujung tahun. Kemungkinan besar. Sampai hujung tahun. Dan Ustaz sangat takut awak masuk sekolah menengah dalam keadaan awak macam ni. Okey. Ustaz sangat takut kalau awak masuk dekat sekolah menengah dalam keadaan adab yang macam ni, dan Ustaz sangat takut. Dan Ustaz sangat terasa bila game awak tak tinggal.
Aktif main game. Ini mak ayah awak pun pesan. Depan-depan ustaz mak ayah awak kata. Dia tahu siapa dia. Terus bila ustaz tunjuk result dia, terus mak ayah kata, okey lepas ni tak ada main game dah Awak tak ada masalah dengan main game. Itu yang ustaz terasa. Game awak okey. Movie awak tengok. Kelas awak sakit mata. Bila masuk kelas je sakit mata. Mandi. Nak masuk kelas. Habis kelas main game. Habis kelas main game. Ustaz dah pesan dah benda tu. Lain kali malu ustaz lah. Habis kelas main game. Lepas tu ustaz itu yang ustaz terasa. Ustaz tak boleh dengan benda tu. Ustaz memang ustaz jaga benda tu. Benda ni sebab awak nak bawa. Ustaz kata daripada dulu lagi. Benda exam ni ustaz memang tak tengok. Benda first ustaz tengok awak punya adab awak. Awak punya cara awak. Yang ustaz terasa tu betul. Dalam grup bukan main. Bila kelas lambat. Lepas tu buat tak tahu. Awak nak cakap dekat belakang apa tu terpulang kepada awak. Itu antara awak dengan Allah. Tapi sebagai seorang ustaz kena tegur benda tu. Itu ustaz kena tegur. Bukan sekali. Banyak kali dah cikgu pesan benda ni. Ustaz faham, dengar. Ustaz faham awak penat. Jangan risau ustaz faham awak penat. Kelas awak berderet. Jangan risau ustaz faham benda tu. Tapi bagi tahu cikgu, saya minta maaf saya tak larat tadi. Saya rehat kejap. Minta maaf dengan cikgu. Adab tu kena jaga. Walaupun dengan online. Dan ustaz sangat risau. Semalam bila ustaz dengar kata kemungkinan sekolah sampai hujung tahun, ustaz risau dalam keadaan awak macam ni. Awak nak masuk sekolah menengah. Awak tak jumpa lagi dengan hidup yang sebenar. Awak masih lagi dekat ni, mak ayah awak jaga awak. Awak masuk di sekolah menengah, awak tak pandai pilih kawan, awak tak jaga adab awak, hidup awak akan rosak. Percaya dah cakap ustaz. Tengok, sekarang dah pukul berapa dah? Baru berapa orang masuk? Tengok yang kalau masuk lambat ni ustaz nak tengok. Kalau masuk lambat macam tu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak apa. Sebagai seorang guru, ustaz kena tegur awak sampailah awak faham. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Terus. Okey, ustaz nak macam ni pun ustaz tak semangat dah nak mengajar. Okey. Hari ni ustaz nak ajar awak satu tajuk yang mana sangat berat, tajuk yang mana kadang-kadang kita tak sedar yang kita buat dalam biru kita. Ya, ustaz tak boleh lah. Ustaz tutup kamera ustaz. Ustaz kalau jadi macam ni ustaz dia susah nak mengajar. Okey. Now, anak-anak murid ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ustaz bagi yang terbaik kepada awak. Ustaz tunjuk kata ustaz bagi yang terbaik kepada awak. Selebihnya terpulanglah kepada awak nak belajar ke tidak. Ustaz tak, itu bukan di luar kursi ustaz. Okey, now hari ini ustaz akan ajar awak berkaitan dengan satu tajuk berkaitan dengan syirik dan perkara-perkara khurafat. Anak-anak murid ustaz, syirik dan perkara-perkara khurafat. Sebelum ni anak-anak murid saya pernah dengar. Khurafat tu benda yang Tapi saya tak tahu. menghasutkan orang ni Ustaz. Membatalkan iman. Bukan menghasut. Khurafat ni adalah kepercayaan pelik. Nanti saya akan ajar. Khurafat ni adalah kepercayaan pelik. Apa maksud kepercayaan pelik ni adalah nantilah saya terang. Okay. So, syirik kita tahu. Sebelum ni Ustaz pernah terangkan syirik. Okay, syirik. So, hari ni Ustaz akan terangkan kepada awak berkaitan dengan satu benda iaitu syirik yang mana ada satu jenis syirik. Ada satu jenis syirik yang mana Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad lebih takut. Nabi Muhammad lebih takut keadaan tu. Nabi Muhammad lebih takut keadaan tu lebih daripada fitnah Dajjal. Maksudnya ada satu kategori syirik yang mana dia lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kalau awak tengok, Dajjal ni ustaz saya risaulah Dajjal. Nabi Muhammad kata ada satu lagi benda yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Iaitu syirik. Syirik macam mana? Kejap lagi kita akan tengok. Okey. Kenapa Ustaz tak on camera? Awak tahu Ustaz kalau Ustaz dah
macam emosi Ustaz tak stabil, Ustaz tak boleh tengok muka awak. So Ustaz tutup terus kamera. Ustaz sekarang ni depan Ustaz hanya ada buku teks saja. So kalau Ustaz takut Ustaz tengok mana orang yang datang lambat tu, yang tak minta maaf tu, Ustaz tak boleh mengajar. Ustaz tak boleh mengajar. So kesian kepada orang lain yang betul-betul nak mengajar. So Ustaz akan teruskan belajar je. Okay. Now. Okay. Seterusnya syirik. Awak tak payah baca, biar Ustaz yang baca. Okay. Okay, syirik ni apa maksudnya? Syirik ni adalah meyakini adanya Tuhan selain Allah. Okay, pertama awak kena tahu apa maksud dia. Hari ni awak tak payah awak ni, biar Ustaz je terang. Ustaz tak boleh, biar ikut awak lah. Okay, syirik adalah meyakini adanya Tuhan. Meyakini adanya Tuhan selain Allah. Key yang pertama syirik, awak tahu, kalau awak tahu yang selain daripada Allah tu ada Tuhan yang lain. Sebagai contoh pokok. Ustaz, saya sembah Allah, dalam masa yang sama saya sembah pokok. Itu adalah syirik. Tak boleh. Ustaz, saya percaya Allah, tapi dalam masa yang sama saya ada pegang satu batu yang ajaib, yang kuat. Dia pun boleh penolong saya. Itu adalah syirik. Clear? Yang kedua adalah meyakini adanya suatu kuasa lain yang menyaingi Allah. Maksudnya ada satu kuasa lain yang setanding dengan Allah. Yang sama level dengan Allah. Okey. Key dia macam tu. Syirik ni adalah, okey, syirik boleh berlaku melalui niat, percakapan dan perbuatan. Okey, niat, percakapan dan perbuatan. Okey, clear. Okey. Kalau awak ada soalan, awak type je. Awak tak payah tanya, awak type je. Okey. Okey, seterusnya. Key-nya adalah dekat sini Ustaz nak awak tahu satu benda. Ada pensel tulis. Okey. Key-nya adalah macam ni. Katakan kita meletakkan Allah lebih tinggi daripada semua benda. Maksudnya Allah adalah segala-galanya. Ingat, apa saja yang terjadi, Allah adalah yang paling tinggi. Dialah yang maha berkuasa, dialah yang maha kuat, dialah yang maha, semua dialah dia. Dialah yang maha segala-galanya. Maha ni maksud dia apa? Yang paling. Yang paling. Paling tinggi, paling besar, paling berkuasa, paling pemaaf. Itu adalah Allah. Okey, clear? Okey, seterusnya. Apa maksud syirik? Syirik ni maksudnya awak tambahkan sesuatu sama dengan Allah. Okey, awak tambahkan sesuatu sama dengan Allah. Benda tu tak boleh. Benda tu tak boleh. Ustaz ulang sekali lagi. Awak tambahkan sesuatu sama dengan Allah. Sama je. Sama-sama level dengan Allah. Tak boleh benda tu. Itu dikira syirik. Sebagai contoh, Ustaz selalu bagi tahu ke awak. Awak makan ubat. Makan ubat ni confirm akan lega. Tak boleh macam tu. Sebab bukan ubat yang menyembuhkan tetapi Allah. Awak kena ingat satu benda. Hanya Allah saja yang boleh menyembuhkan kita. Hanya Allah saja yang boleh bagi kita sihat. Hanya Allah saja yang boleh bagi kita sakit. Clear? Tak boleh letak sebelah dia. Awak tak boleh letak ubat, awak tak boleh letak doktor. Itu semua adalah usaha. Mesti diletakkan di bawah. Tak boleh letak dekat sama level dengan Allah. Okey, itu adalah syirik. Okey. Dan yang satu lagi, selain syirik ni dia ada dua keadaan. Yang pertama, awak percaya ada Tuhan selain daripada Allah. Itu adalah syirik. Pertama, awak meletakkan Tuhan lain. Yang kedua, awak meletakkan ada kuasa lain. Maksudnya kuasa lain ni awak percaya yang pokok boleh bantu awak. Awak percaya yang batu boleh bantu awak. Okey, clear. Itu adalah syirik. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Terima kasih Amirul. Okey. Okey, clear. Terus. Buka kamera semua.
Kamera buka. Buka kamera. Melainkan ada sebab. Buka kamera melainkan ada sebab waktu itu. Dah lah lambat. Terus. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini dah apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al-'azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'azab. Okey. Okey, tak apa ini awak hafal. Okey. Ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah. Tak boleh ambil selain daripada Allah. Allah kata ada juga dalam kalangan manusia dia ambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu. Maksudnya dia ambil, maksudnya dia jadikan ada kawan. Allah ni ada kawan dia, ada saing dia. Mereka mencintainya. Dah lah dia letak Allah dekat sebelah. Sebelah dia ada Allah. Dia letak Allah tu ada Tuhan lain. Lepas tu dia sayang lagi yang tu. Memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dia sayang juga Allah. Dalam masa yang sama dia sayang juga dia punya benda lain tu. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tentu bagi Allah. Dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Allah dah pesan dah. Kalaulah kita semua boleh tengok azab kubur, nescaya kita tak akan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Okey, anak-anak murid Ustaz dengar baik-baik. Kejap, Ustaz tengok dulu. Okey, dia tak cerita Okey. Okey, syirik ni dia ada jenis-jenis dia. Dia ada jenis-jenis syirik. Dia tak tulis kat sini jenis syirik Okey. Okey, Ustaz baca dulu. Contoh daripada jenis-jenis syirik. Yang pertama, syirik melalui niat iaitu meyakini dalam hati sesuatu yang boleh menyekutukan Allah seperti. Dengar sini baik-baik. Ada benda yang kita tak boleh buat main. Dengar betul-betul. Ustaz pernah terangkan kepada awak. Dalam Islam ada 3 benda yang tak boleh buat main-main. Kalau awak buat main-main juga confirm akan jadi. Dengar betul-betul. Dalam Islam ada 3 benda yang tidak boleh buat main. Kalau awak main, benda tu akan jadi juga. Walaupun awak tak sengaja. Bukan? Walaupun awak, Ustaz saya main-main je. Yang pertama berkaitan dengan akidah. Yang pertama berkaitan dengan akidah. Yang kedua berkaitan dengan kahwin. Dan yang ketiga berkaitan dengan cerai. 3 benda ni yang awak tak boleh buat main-main. Sebagai contoh akidah. Jom kita pergi sembah pokok. Awak niat nak main-main ataupun awak jadi pelakon. Awak berlakon je. Benda tu akan jatuh. Benda tu akan jadi syirik. Once awak buat, walaupun awak tak sengaja cerita lain. Tak sengaja tak ada masalah. Walaupun awak berlakon waktu awak main-main, confirm benda tu akan jadi syirik. Yang kedua adalah kahwin. Awak tak sengaja pun awak main kawan-kawan awak. Awak main kawan, aku nikahkan kau dengan siapa. Sah. Benda tu akan jadi kahwin terus. Dan yang ketiga adalah cerai. Cerai ni katakan awak dengan isteri awak. Awak main-main. Awak main-main berlakon dengan isteri awak. Main-main awak cakap, saya ceraikan awak. Terus jadi cerai. Walaupun benda tu main-main. Okey. Ingat, macam tu juga dengan akidah. Akidah, benda tu tak boleh dibuat main-main. Okey, yang pertama adalah syirik dengan hati. Syirik dengan niat. Okey, syirik dengan niat ni, okey, dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah syirik dengan niat. Maksudnya, awak niat je, awak tak buat apa pun. Awak syirik melalui niat. Okey, syirik melalui
melalui niat. Okey. Iaitu awak yakin, awak tahu. Awak tahu. Yang pertama, meyakini ada Tuhan selain daripada Allah. Yang kedua, meyakini Allah mempunyai anak. Awak yakin Allah ni ada anak. Macam mana orang Kristian percaya yang Allah ada anak. Anak Allah bagi dia orang adalah Jesus. Meyakini Allah dilahirkan ataupun mempunyai ibu bapa. Selalunya anak-anak murid Ustaz, kalau awak ingat soalan siapa nama? Huzair. Soalan Huzair. Apa soalan Huzair? Macam mana Allah wujud? Macam mana Allah wujud? Kemudian awak pun fikir mesti ada mak dengan ayah dia. Awak tak boleh macam tu. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak lahir, lam yalid, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Allah tidak dilahirkan oleh sesiapa pun dan Allah tak melahirkan sesiapa. Dia tunggal. Tak ada orang sama dengan dia. Okey, yang kedua, meyakini bahawa ada sesuatu yang berkuasa sehebat Allah. Awak letakkan sesuatu sama dengan Allah. Okey, tak boleh. Niat ni maksudnya awak yakin. Awak yakin dalam hati awak yakin yang benda ni sekian. Allah ni ada sekian. Allah ada kawan dia. Allah tak boleh buat seorang. Sebagai contoh, awak fikir Allah ni tak boleh buat seorang-seorang dunia ni. Dia mesti kena ada kawan-kawan dia. Tak boleh benda tu. Okey, faham? Okey, seterusnya nombor 2. Okey, pertama adalah syirik melalui niat. Okey. Yang seterusnya adalah syirik melalui percakapan. Syirik melalui percakapan iaitu mengatakan sesuatu yang boleh menyekutukan Allah seperti mengatakan Allah itu berbilang-bilang. Awak sebut, tadi awak cakap dalam hati je. Ingat, dalam hati pun dia akan jadi. Dalam hati pun boleh jadi syirik. Awak bercakap pun boleh jadi syirik. Awak buat pun boleh jadi syirik. Ingat, benda ni sangat bahaya. Okey, syirik melalui percakapan. Syirik melalui percakapan iaitu mengatakan sesuatu yang boleh menyekutukan Allah seperti mengatakan Allah itu berbilang-bilang, mempersendakan hukum Allah yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Okay. Awak cakap benda tu, Allah ni ada dua, Allah tak boleh ada satu. Syirik. Allah ni, dia betul ke dia buat seorang-seorang dia je? Tak boleh. Yang kedua, awak mempersendakan hukum Allah. Awak contohkan, dalam Al-Quran Allah sebut, kata apa? As-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan akan dipotong tangan dia. Katakan, awak pun memang ya je nak kena potong tangan. Awak main-main dengan hukum Allah. Syirik jadi dia. Tak boleh. Awak main-main dengan hukum yang Allah sebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Awak kata solat. Awak tak nak solat. Solat ni bukan buat apa pun, tak dapat apa pun. Awak main-main dengan solat. Syirik tak boleh. Dan yang ketiga, mengatakan bahawa kebahagiaan dan kecelakaan itu ditentukan oleh manusia. Anak-anak murid Ustaz, ini yang Ustaz selalu pesan kepada awak. Ini yang Ustaz selalu pesan kepada awak. Ingat, sakit kita Allah yang bagi. Baik, buruk, seronok, sedih, semua dalam kehidupan kita ni adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Tak ada contoh, katakan, Ustaz, saya aksiden. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya asbabnya awak tertidur ke, itu lain. Ustaz, saya sakit. Saya pergi jumpa doktor, doktor tu mampu menyembuhkan saya. Tak boleh. Doktor hanyalah asbab, usaha. Selebihnya Allah. Faham? Itu kena jaga benda tu. Okey. Yang ketiga, syirik melalui perbuatan iaitu melakukan sesuatu yang boleh menyekutukan Allah. Syirik melalui perbuatan iaitu melakukan sesuatu yang boleh menyekutukan Allah. Okey, clear. Ini maksud dia. Maksudnya adalah tadi niat, awak cakap dalam hati saja. Awak cakap dalam hati saja pun jatuh syirik. Yang kedua, awak buat benda tu pun jatuh. Yang kedua, awak cakap je, awak tak buat pun, awak cakap je pun boleh jadi syirik.
Dan yang ketiganya adalah awak syirik melalui perbuatan, iaitu awak melakukan satu, okey, maksudnya awak buat sesuatu benda tu. Okey, sebagai contoh, awak menyembah selain daripada Allah, seperti awak contoh awak sembah bulan, awak sembah matahari, itu tak boleh. Okey, dalam agama-agama salah satunya yang menyembah matahari kita panggil agama matahari, agama apa Majusi sembah api. Matahari sembah apa tak ingat. Zoroastrianism. Tak ingat. Okey, sembah matahari tak boleh. Dan yang seterusnya, menilik nasib dan mempercayainya. Tilik nasib ni macam mana? Okey, tilik nasib ni macam mana? Tilik nasib ni maksudnya kalau orang dulu dia ambil satu barang, dia ambil satu barang. Okey, Ustaz buka kamera Ustaz supaya awak boleh nampak. Okey. Dia ada ambil satu barang. Orang dulu dia macam mana dia nak tengok nasib ataupun macam mana dia nak tengok kehidupan dia kat depan ni baik ke tak baik. Dia akan ada bagi satu batang lidi ni banyak-banyak. So, orang tu dia akan tarik. Contohnya ni dalam banyak-banyak yang Ustaz ni, dia akan tarik satu. Katakan Ustaz ambil yang ni. Kemudian orang tu akan tengok, oh kamu pilih pen warna biru. Maksudnya esok kamu akan ditimpa musibah. Esok rumah kamu akan terbakar. Itu namanya tilik nasib. Benda tu haram dalam Islam. Awak tak boleh tilik nasib. Itu adalah salah satu contoh. Dia nenek dia tarik. Ini benda ni daripada dulu orang buat. Dia tarik, dia tengok, oh kayu yang panjang. Dengan kayu yang panjang ni maksudnya nanti kamu akan kaya. Kamu akan kaya. Okey. Faham? Okey dah. Itu adalah salah satu contoh menilik nasib. Dan last but not least, menyembah busuk dan pokok untuk memohon pertolongan. Maksudnya apa? Ialah awak sembah macam-macam. Awak sembah controller aircon, awak sembah apa lagi? Awak sembah cermin, sembah selain daripada Allah, semuanya dikira sebagai syirik. Okey, sampai situ ada soalan? Tak ada Ustaz, tapi Ustaz lagi. Ya, Ustaz tahu. Okey. Overallnya anak-anak murid Ustaz dah pernah terangkan kepada awak berkaitan dengan syirik daripada tahun lepas lagi. Ustaz rasa awak pun semua dah tahu. Key-nya adalah key-nya adalah macam ni. Awak ingat satu benda je. Tajuk ni tajuk penting. Key-nya adalah macam ni je. Sering tu. 2 minggu dah Ustaz. Kejap anti tengah sapu. Sudah rindu ni, dia sudah jumpa muka semua. Masih baik Ustaz tak? Thank you anti. Okey. Okay, now key-nya adalah syirik ni adalah awak sembah selain daripada Allah, awak yakin ada kuasa lain selain daripada Allah. Itu adalah syirik. Key dia macam tu. Okay, anak-anak murid Ustaz, benda ni tak ada dalam buku. Ustaz nak terangkan kepada awak. Sebab apa? Sebab Ustaz nak awak yakin, Ustaz nak awak amal dengan benda ni. Anak-anak murid Ustaz, syirik ni dalam buku tak ada. Kalau boleh awak ingat, awak salin. Syirik terbahagi kepada 2. Syirik ni dia ada 2 jenis syirik. Dalam buku tak ada. Kalau awak boleh tulis, awak tulis. Syirik ni dia ada 2. Yang pertama, tadi kan syirik ni ada 3. Dia pecahkan syirik ni kepada 3. Yang pertama melalui niat, kedua melalui perbuatan, percakapan, ketiga melalui perbuatan. Itu adalah jenis-jenis syirik. Selalunya orang akan cakap 3 ni, pertama syirik dengan niat, yang kedua syirik dengan percakapan, dan yang ketiga adalah syirik dengan perbuatan. Okey. Itu adalah jenis 3 jenis syirik yang dalam buku. Tapi Ustaz nak cerita lebih daripada tu sebab benda ni sangat penting untuk awak punya kehidupan. Dengar baik-baik. Ustaz lagging ke?
Tak. Aku percaya. Okey. Terus syirik ni ada 2. Kelas yang 3 ni dikategorikan sebagai syirik jali. Syirik jali. Bukan jala. Jala tu yang orang buat tangkap ikan tu. Yang roti jala yang orang makan. Jali. Jala pula dah. Jali. Syirik jali. Yang kedua kita panggil dia sebagai syirik khufi. Dalam buku tak ada. Ustaz terangkan kepada awak supaya awak tahu. Anak-anak murid Ustaz, ini yang bahaya. Syirik ni dia ada banyak. Macam mana kita nak menyekutukan Allah ni ada banyak cara. Tapi syirik yang kita selalu nampak anak-anak murid Ustaz, yang kita selalu nampak. Kenapa ada? Kenapa ada? Okey. Pertamanya adalah syirik jali. Yang awak nampak orang sembah selain daripada Allah. Okey. Awak nampak orang sembah selain daripada Allah, sembah pokok, sembah apa, itu kita panggil dia sebagai syirik jali. Apa maksudnya? Syirik besar. Ataupun bahasanya syirik yang terang. Itu je lah. Yang awak nampak syirik tu. Jali ni adalah syirik yang awak nampak, itu adalah syirik. Perbuatan syirik. Clear. Awak nampak benda tu clear. Awak nampak benda tu dia sembah selain daripada Allah, itu namanya syirik jali. Awak nampak terang benda tu. Tapi Nabi Muhammad SAW kata dia sangat takut kalau kita buat syirik khufi. Syirik khufi ni apa? Dengar baik-baik. Anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad Syirik kata tersembunyi. bagus. Syirik khufi adalah maksudnya syirik tersembunyi. Anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad kata syirik khufi ni adalah syirik yang mana dia lagi dahsyat, dia lagi bahaya, dia lagi kita kena takut, kita kena jaga-jaga sebab dia lagi dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kita katakan Ustaz, kalau Dajjal datang ni sekian-sekian, sebenarnya ada satu jenis syirik namanya syirik khufi. Syirik khufi ni Nabi Muhammad kata dia lagi dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Sebab kita tak nampak benda tu. Tapi sedar tak sedar rupa-rupanya kita dah mensyirikkan Allah. Dengar betul-betul. Sedar tak sedar kita dah mensyirikkan Allah. Okey. Apa anak-anak murid Ustaz jenis syirik khufi? Dengar betul-betul. Salah satu contoh syirik khufi ni adalah riak. Kita riak. Kita riak itu adalah satu contoh syirik tersembunyi. Kalau macam tadi, kita cari tadi tu kita clear. Kita yakin, kita niat, kita cakap benda yang selain daripada kita percaya yang Allah tu berkuasa, kita panggil dia sebagai syirik jali. Kita nampak benda tu terang. Tapi anak-anak murid Ustaz, syirik khufi ni syirik yang kita tak nampak. Kadang-kadang kita tak tahu. Tapi rupa-rupanya kita dah syirik dah. Salah satu contoh yang Ustaz boleh bagi ke awak adalah riak. Riak ni adalah salah satu contoh syirik khufi. Once kita dah riak, once kita buat sesuatu, apa maksud riak? Ustaz dah pernah terangkan kepada awak. Riak ni awak buat sesuatu perkara semata-mata nak tunjuk kepada orang lain. Ustaz ulang sekali lagi. Riak ni bermaksud awak buat sesuatu benda semata-mata awak nak tunjuk kepada orang lain. Awak solat sebab awak nak tunjuk kata awak bagus. Awak sedekah semata-mata awak nak tunjuk kata awak ada banyak duit. Awak pakai pakaian yang kemas semata-mata awak nak tunjuk kepada orang lain kata yang awak adalah orang yang kaya. Sebagai contoh yang Ustaz selalu tekankan kepada awak. Bila kawan-kawan awak nak bila kawan-kawan awak nak minta tolong awak. Ini tolong hajar boleh tak? Awak pun kata, takkan ini pun tak tahu, apalah. Awak rasa diri awak pandai. Itu riak. Awak rasa diri awak tu lebih pandai daripada orang lain. Awak tunjuk kata apa, ini pun tak boleh jawab ke? Saya, ini sekali je. Riak benda tu. Kita tak sedar benda tu. Tapi benda tu adalah riak. Dan itu adalah syirik khufi. Nampak syirik, tapi dia khufi. Syirik yang tersembunyi. Sebab kita riak, kita menunjuk kepada orang. Kita buat sesuatu benda tu kerana nak tunjuk ke orang.
Kita tunjuk, ini senang je, apa ni tak boleh buat macam ni. Tengok ni senang je. Riak. Itu adalah syirik khufi. Bahaya anak-anak murid Ustaz. Kenapa? Sebab kita buat sesuatu tu selain daripada Allah. Kita niat nak buat sesuatu tu selain daripada Allah. Tak boleh. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, once kalau kita terlintas, Ustaz saya tak sengaja, saya terlintas hati saya teriak Ustaz, minta ampun kepada Allah. Kalau tak ada masalah. Tapi memang awak sengaja nak tunjuk kata awak ni lebih daripada orang. Awak saja nak tunjuk kata ni awak lebih power daripada orang. Itu riak. Yang mana benda tu Allah sangat tak suka. Anak-anak murid Ustaz, apa azab orang riak? Benda ni tak ada dalam buku, Ustaz terangkan kepada awak. Sebab benda ni adalah melibatkan kehidupan awak. Anak-anak murid Ustaz, apa yang akan terjadi kalau kita riak? Anak-anak murid Ustaz, apa yang akan terjadi kalau kita riak? Untuk pengetahuan awak, kalau kita riak, azab dekat akhirat nanti, Allah tak nak tengok muka kita. Setakat yang Ustaz belajar, waktu hari akhirat nanti, Allah tak nak pandang kita. Allah tak tengok dah kita waktu orang yang riak. Kenapa? Allah akan kata dekat kita, panggil siapa-siapa yang kamu nak tunjuk sangat tu, pergi panggil dia orang. Sebagai contoh, awak solat kerana nak tunjuk kepada Ustaz Amirul. Sebab awak nak jadi leader, awak solat nak tunjuk Ustaz Amirul. Allah kata, pergi cari Ustaz Amirul tu, pergi minta tolong dia. Nampak? Itu bahayanya orang yang riak. Bahaya riaknya, Allah tak nak pandang kita. Allah tak nak tengok kita. Allah kata, pergi. Waktu dunia hari tu nak tunjuk kat siapa itu? Nak tunjuk dekat kawan-kawan, pergi panggil kawan-kawan. Nak tunjuk dekat mak ayah, pergi panggil ayah. Nak tunjuk sangat. Lebih kurangnya macam tu. Itu adalah antara azab waktu kat padang mahsyar nanti, Allah tak nak tengok kita. Allah tak nak layan kita. Allah kata, pergilah cari. Nak minta tolong siapa hari tu? Pergi. Itu adalah contoh riak. Dan riak ni adalah syirik khufi. Riak adalah syirik khufi. Syirik yang kita tak nampak benda tu. Syirik yang mana kalau kita buat, bahaya. Nabi Muhammad kata, anak-anak murid Ustaz, benda tersembunyi ni bahaya. Katakan ada satu orang. Dulu, Ustaz cerita dekat awak, ini cerita betul. Ustaz ada seorang teacher English Ustaz. Ini teacher English Ustaz. Arwah teacher English Ustaz. Dia sihat. Dia nampak macam biasa. Dia sihat macam biasa. Macam biasa. Ditakdirkan Allah. Dia tak tahu. Setakat yang saya ingat, dia tak tahu pun yang sebenarnya dia ada kanser usus. Usus dia ada kanser yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dia tak tahu benda tu. Tiba-tiba dia kena meninggal. Bahaya tak? Bahaya sebab tak tahu. Benda yang kita tak nampak ni bahaya. Kita tak tahu kata, contohnya buaya. Buaya dalam sungai. Kita benda yang tak nampak ni, kita tak tahu sejauh mana dia punya dahsyat dia. Sebab tak nampak. Kalaulah awak nampak buaya tu besar meja. Bahaya ni. Buaya ni besar. Tapi kalau buaya tu tak nampak, buaya tu sembunyi, itu bahaya. Sebab kita tak tahu sejauh mana dia punya kuasa dia. Macam tu juga dengan syirik khufi. Kita tak tahu macam mana dahsyatnya syirik khufi ni sebab dia tersembunyi. Sebagai contoh, Ustaz ajar awak. Benda ni tak lari. Ustaz ajar awak pun, kadang-kadang Ustaz boleh dia rasa riak. Ustaz ajar awak tanya soalan Ustaz ni, Ustaz pun jawab. Lepas tu dalam hati Ustaz kata, tengok. Pandai tak Ustaz? Dalam hati Ustaz kata, nampak aku nak tunjuk kata aku ni lagi pandai daripada orang. Itu riak. Riak ini tak terlepas kepada semua manusia. Mak ayah kita, cikgu-cikgu kita, atuk-atuk kita, pakcik-pakcik kita tak terlepas dengan perasaan riak ni. Dia tak terlepaskan perasaan riak. So anak-anak murid Ustaz nak kita sama-sama jaga. Ustaz nak kita sama-sama jaga hati kita supaya bersih daripada benda ni. Ustaz yakin anak-anak murid Ustaz, awak semua adalah anak yang baik. Awak tak akan pergi sembah pokok, awak tak akan pergi sembah dinding, awak tak akan pergi sembah apa-apa. Itu Ustaz faham. Ustaz tahu awak tak akan buat syirik jari. Tapi Ustaz sangat tekankan syirik khufi. Syirik yang mana yang bila awak buat benda ni, Allah Ta'ala tak nak layan awak dekat hari kiamat nanti. Ingat, waktu hari kiamat nanti yang boleh tolong kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, faham? Sampai situ, ada soalan? Benda yang Ustaz terangkan jali dengan khufi ni tak ada. Awak akan jumpa benda ni dekat sekolah menengah nanti. Tapi Ustaz akan terangkan terus. Okey, ada soalan?
Tak ada. Okay, good. Okay, kalau tak ada, dengar sini baik-baik. Yang pertamanya, Ustaz minta maaf sebab Ustaz tak boleh nak huraikan syirik dalam keadaan yang Ustaz kat kamera. Ustaz minta maaf sebab Ustaz tak boleh nak huraikan syirik dengan baik. Kenapa? Ceritanya macam ni. Sekejap Okay. Sebab okay, Ustaz slow sikit. Sebab tadi aunty ada dengan Ustaz. Bila aunty ada dengan Ustaz, macam ni. Agama Hindu ni, dengar betul-betul. Aunty ni beragama Hindu. Agama Hindu ni dia ada banyak Tuhan dia. Dia ada banyak Tuhan. Hindu ni dia ada beratus ribu Tuhan dia. Dia ada beribu Tuhan dia. So, bila Ustaz cerita berkaitan dengan syirik, bila Ustaz cerita berkaitan dengan syirik, Ustaz kata tak ada Tuhan selain daripada Allah. So, Ustaz, sebab dalam buku tadi tu kalau awak perasan dalam buku tadi tu, kalau kita sembah binatang, kalau kita sembah apa-apa semua, benda tu dikira syirik. Dalam agama Hindu, sesetengah orang agama Hindu, dia orang sembelih lembu. Sembelih lembu dah. Dia orang sembah lembu. Dia orang tak makan lembu. Sembelih tu apa? Dia orang sembah lembu. So Ustaz takut bila Ustaz sebut benda tu nanti akan terasa hati. So Ustaz tak boleh nak, tadi sebenarnya Ustaz nak terangkan lagi. Ustaz nak terangkan berkaitan dengan syirik ni bahaya syirik sembah. Ada sesetengah orang agama Hindu dia sembah pokok, dia sembah batu. Sebab Tuhan dia banyak. So kalau Ustaz cerita benda tu, Ustaz takut-takut anti terasa. Pergi dekat luar. Ustaz takut-takut anti terasa hati. Sebab tu Ustaz hanya boleh cerita sebab orang Hindu dia tak sembah bulan, dia tak sembah matahari. Ustaz hanya boleh cerita berkaitan dengan apa yang tak sangkut dengan nanti saja. Nanti Ustaz ulang balik yang tu. Pergi kat luar. Okay. So Ustaz rasa kita akan habis kat sini. Ustaz akan habiskan awal. Cumanya satu lagi Ustaz nak pesan kepada awak. Dengar sini baik-baik. Pertama, sebagai seorang guru, Ustaz minta maaf. Ustaz tahu dalam teguran Ustaz ni, ada orang yang tak senang. Apa Ustaz ni? Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak merajuk. Ustaz tak merajuk. Ustaz tak merajuk. Jangan risau, Ustaz bukan jenis merajuk sesuka hati, tak. Tapi sebagai seorang guru, tugas Ustaz, mak ayah awak hantar awak dan amanahkan awak untuk Ustaz ajar awak. Dengar sini baik-baik. Dan Ustaz kena pastikan awak semua menjadi orang yang baik. Okay. Dan Ustaz tak akan sentiasa jemu untuk tegur awak. Macam dalam kes tadi. Ustaz ulang sekali lagi. Dengar betul-betul. Ustaz faham awak penat. Ustaz tahu awak lapar. Ustaz tahu awak dahaga. Ustaz tak ada masalah dengan benda tu. Dengar betul-betul. Yang Ustaz ada masalahnya bila awak masuk lambat tapi awak tak minta maaf. Benda ni bukan jadi dekat Ustaz, jadi dekat guru-guru yang lain. Dan benda ni menjadi rumutan. Apa maksud rumutan? Benda ni adalah cikgu-cikgu lain bercakap. Budak-budak tak nak buka kamera, bila tanya tak nak jawab. Benda-benda ni jadi rumutan. Benda tu tak baik. Kalaulah awak ada masalah mikrofon, Ustaz, saya minta maaf mikrofon saya rosak. Bagi tahu, Ustaz, saya minta maaf, saya tak boleh buka kamera. Mak saya dekat belakang dia buat kerja, mak saya tak pakai tudung, Ustaz. Ustaz faham benda tu. Ustaz, saya tak larat, saya nak rehat kejap. Ustaz tak ada masalah benda tu. Don't get me wrong. Ustaz tak ada masalah. Awak nak pergi rehat, awak masuk lambat sebab awak nak makan. Contoh Aizat beritahu Ustaz, saya minta maaf, saya makan. Ustaz tak ada masalah. Thank you Aizat. Saya minta maaf Ustaz, saya lambat pergi makan tadi. Bagi tahu. Dan Ustaz tunjuk benda tu kepada awak. Kalau Ustaz lambat, Ustaz bagi tahu, Ustaz minta maaf sebab Ustaz ada kerja sekian. Ustaz tunjuk benda tu ke awak. Ustaz tak nak benda ni menjadi satu norm, menjadi satu culture. Awak masuk lambat dan awak rasa okey dengan benda tu. Awak datang sekolah lambat dan awak rasa okey benda tu. Anak-anak murid Ustaz, awak akan berhadapan masalah bila masuk sekolah menengah dengan sifat yang macam ni. Dan Ustaz tak akan berhenti jemu untuk tegur awak dengan sikap awak. Dan Ustaz selalu pesan kepada awak, kalau awak salah, awak tegur Ustaz. Macam contoh tadi, budak darjah 5. Ustaz masuk lambat seminit. 8 seminit Ustaz join. Ustaz, kenapa Ustaz lambat? Dia kata, kenapa? Ustaz masuk 8 seminit. Walaupun lambat seminit, tapi salah Ustaz. Dia tegur Ustaz. Okey, bagus. Ustaz tak ada masalah untuk awak tegur Ustaz. Cumanya Ustaz nak maklumkan satu benda.
Okey, kalau awak lambat, bagi tahu cikgu, saya minta maaf. Contoh lepas ni awak kelas apa? Matematik. Okey, matematik. Ustaz faham sekarang kan? Sekarang okey, katakan Ustaz habis awal. Awak start kelas kejap lagi pukul 10.40. Tiba-tiba awak nak masuk pukul 11. Minta maaf dekat cikgu. Cikgu, saya minta maaf tadi saya pergi tandas ke, tadi saya tolong mak saya ke, tadi saya makan kejap, saya minta maaf. Bagi tahu, cikgu tak marah awak. Yang cikgu marahnya awak masuk lambat pasal awak buat tak tahu je. Jangan macam tu. Dan ini jadual awak. Ustaz tahu jadual awak sebab ustaz yang buat jadual awak. Dan secara jujurnya ustaz kesian sebab ustaz tak buat jadual ni. Ini adalah jadual awak. Ustaz yang buat jadual awak. Bukan, ustaz yang masukkan ni. Keseluruhannya ustaz tak buat. Nampak? Ustaz tahu awak ada masa 20 minit je untuk rehat. 20 minit je awak rehat. Dan ustaz tahu awak penat. Dan bagi tahu cikgu, saya minta maaf, saya tak larat tadi. Saya sakit kepala ke, saya pergi minum air ke, bagi tahu dekat cikgu supaya cikgu tak salah faham. Macam tadi darjah 5, 10 minit nak habis baru masuk kelas. Kemudian kita belajar apa? Tak nak macam tu. Faham? Dan ustaz minta maaf. Ustaz tahu dalam kalangan awak mungkin ada terasa hati dengan teguran ustaz, tapi sebagai seorang guru, ustaz ambil tanggungjawab tu untuk menegur awak. Okey, selepas ni kelas lain, please improve your adab. Please improve your adab kepada guru-guru yang lain. Moga-moga bila kita jaga adab ni, keberkatan ilmu tu ada. Sebagai contoh, ustaz tahu dalam kalangan awak, ustaz saya kena jaga adik saya kena bagi mandi adik saya. Tak ada masalah, ustaz faham benda tu. Cikgu-cikgu faham benda tu. Tapi maklum cikgu, saya minta maaf. Tulis, cikgu saya minta maaf, saya datang lambat, saya uruskan adik saya tadi. Cikgu tak ada masalah. But the most important thing is tell your teacher. Minta maaf dekat cikgu. Faham? Okay. I think that's all from me. Ustaz habiskan kelas awal sikit lah. 2 minit, seminit. Ustaz minta maaf sekali lagi kalau awak terasa hati dengan teguran Ustaz. Ustaz tak ada simpan apa-apa. Yang penting Ustaz nak tengok awak semua menjadi anak yang baik. Okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa sholati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.